بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي من علينا بفضله العميم وإذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saya muliakan sahibul fadilah al-imamul karim yang memimpin salat fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya para jawatan kuasa Masjid Al-I'tisam, tuan-tuan dan puan-puan, para alim ulama, para tuan guru, para asatidzah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Mudah-mudahan kita ini orang yang sentiasa mendapat nikmat, yakni nikmat kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Lagi-lagi pada tahun ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bertemu dengan bulan Ramadan buat kali yang seterusnya. Inilah suatu nikmat yang mana kalaulah kita ini dipanggil oleh Allah Ta'ala sebelum bertemu dengan Ramadan, semestinya kita ini mengalami penyesalan yang amat sangat, yang mana bulan Ramadan yang lepas kita tidak pernah memanfaatkannya sebaik yang mungkin. Maka tuan-tuan dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala telah beri peluang untuk kita merasai duduk dalam madrasah Ramadan, supaya kita ini benar-benar menginsafi, menghargai, mengharapkan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala agar Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang paling terbaik di sisi Allah Ta'ala insya-Allah. Sedikit perkongsian pada malam ini membahaskan satu ayat daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makna ayat, Allah Ta'ala sebut, wahai anak-anak Adam, kitalah semua anak-anak Nabi Adam alaihi salam, khudhu zinatakum. Berapa banyak nikmat perhiasan yang telah Allah berikan pada kita, antaranya yakni pakaian-pakaian yang indah untuk dijadikan pakaian untuk kita inda kulli masjid, untuk menghadirkan ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam ayat yang lain, innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir walil akhir ayat, sadaqallahul azim. Allah menyebut tidak lain tidak bukan mereka yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu man amana billah, mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat. Ya'muru itu tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab yang dikarang oleh Abul Fida Ibn Kathir. Dalam tafsir Ibn Kathir menyebut dalam bab pengimarahan masjid ataupun rumah Allah Ta'ala itu dalam dua keadaan. Pertama, yakni dalam konteks akhiratnya.
Yang kedua, yakni dalam konteks keduniaannya. Sebab dunia ini juga tidak boleh dipisah daripada akhirat itu. Sebab dunia ini disebut oleh Imam Syafi'i, ad-dunya mazra'atul lil mu'minin. Dunia ini sebagai ladang. Bila sebut sebagai ladang, pastinya mesti kita lalui dalam proses dunia ini untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berapa ramai yang memisahkan antara akhirat dan juga dunia ini sebenarnya. Sebab itu kita jangan pelik. Apakah memakai pakaian-pakaian yang indah, yang cantik-cantik ini suatu yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Abu Hanifah pernah dalam riwayat disebut memiliki pakaian yang berharga bernilai lebih kurang 3,000 dirham. Satu dirham hari ini berapa, tuan-tuan? Kita anggarkan semasa pada hari ini, bukan 3 dirham, 3,000 dinar. Satu dinar itu lebih kurang 800 ringgit. Sebab dinar itu adalah duit keping emas. Cuba tuan-tuan darab 8 kali 3 berapa? 24,000 ringgit Malaysia pada hari ini. Satu baju jubah yang dimiliki oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Apakah orang yang sedemikian tidak thiqah? Hari ini orang ramai telah menyalah tafsir. Apakah dengan thiqah itu mesti berpakaian lusuh? Tak juga. Apakah mesti berpakaian yang buruk-buruk? Memang benar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah disebut oleh Zaid ibn Aslam, yang mana pernah melihat Sayyidina Umar Al-Khattab itu pakaiannya itu tidak lain seperti kain coking, dan bertampung-tampung pakaiannya itu ketika menuju ke kota Palestin. Itu memang satu yang dialami oleh Khalifah Ar-Rashidun, yakni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi dalam masa yang sama itu kita kena faham, pernah berlaku situasi antara Muawiyah dan juga Umar Al-Khattab. Suatu hari Umar ini untuk menzahari kota Syam, melihat bagaimanakah pelaksanaan pengurusan negeri wilayah yang dilantiknya waktu itu gubernurnya ialah Muawiyah binti Sufyan bin Harb. Waktu itu Umar dengan menaiki keldai dengan pakaian serupanya waktu itu, berpakaian yang bertampung-tampung. Bila mana sampai di kota Syam pada waktu itu, dilihatnya Muawiyah dalam keadaan seperti raja besar, dengan berpakaian seperti raja besar. Dan sepertinya waktu itu juga dilihatnya dengan diiringi tentera-tentera yang hebat. Lalu waktu itu bila dilihatnya satu susuk tubuh Amirul Mukminin waktu itu, Muawiyah terus lari balik ke rumah. Sebab dia bukan takut kerana berpakaian sedemikian, tetapi menghormati apa yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila mana Umar bertanya kepada rakyat kota Syam, lalu ditanya kepada rakyat Syam pada waktu itu, siapakah gerangan laki-laki yang berpakaian seperti raja besar itu tadi? Lalu disebutlah oleh orang Syam pada waktu itu di Damsyik, itulah raja kami ni, dia kata. Umar bila dia dengar raja kami, pastilah siapa dia? Muawiyah bin Sufyan bin Harb, yang dilantik menjadi gubernur kota Syam pada waktu itu. Lalu Umar pun pergilah ke istana khalifah di Syam pada waktu itu. Lalu keluarlah, bertukarlah pakaian siapa dia? Muawiyah menukar pakaiannya seperti orang yang biasa-biasa, lalu pergi menghadap Amirul Mukminin, seorang khalifah yang paling besar pada waktu itu. Lalu bertemulah dengan Umar. Lalu Umar tanya, Umar sebut kepada Muawiyah, aku hantar kamu ke sini bukan untuk bersedap-sedap dan untuk bermewah-mewah. Lalu aku hantar kamu di sini untuk menguruskan urusan hak rakyat itu sebenarnya. Lalu apa dijawab oleh Muawiyah? Ya Amirul Mukminin, sedarkah kamu Syam ini, dia kata kota Syam ini dikelilingi oleh kota-kota besar
yang diperintah oleh orang-orang Rom dan juga orang Parsi, yang mana mereka ini raja-raja yang cukup hebat, maka tidaklah aku itu, dia kata, maka tidaklah aku itu berpakaian seperti raja besar itu, kata Muawiyah. Apa tujuannya? Adalah untuk kerana kita ini adalah kerajaan yang menakluki mereka ini, maka hendak aku tunjukkan kebesaran Islam kepada mereka itu, bukan untuk atas peribadi tetapi liwajhillah. Maka Umar pun hanya berdiam. Lalu Umar kata, kalaulah benar demikian, benarlah engkau wahai Muawiyah. Di sini kita melihat bahawa berpakaian cantik itu bukannya menggambarkan bahawa itu adalah seorang yang tidak thiqah. Hari ini kita tersilap faham. Pakai kereta besar tidak thiqah, rumah besar tidak thiqah. Ya, ada sebenarnya memang benar pada hari di akhir zaman. Kita lihat hari ini manusia berlumba-lumba untuk membesarkan rumah, berlumba-lumba untuk mengejar harta. Sebab pernah ditanya oleh sahabat yang disaksikan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu an. Apa sebut Adi bin Hatim? Maka faja'ahu rajulani, datang dua orang laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma yashkul ailah, yang pertama itu mengadu tentang kemiskinan. Kemudian yang kedua pula wa akhar, dan yang keduanya itu yashku qat'as sabil, mengadu tentang rompakan di tengah jalan. Lalu Nabi pun menerangkanlah tentang rompakan tengah jalan dahulu, barulah Nabi menyebut untuk menjawab aduan tentang orang yang miskin itu. Apa Nabi sebut? Fa inna sa'ata la taqum, kata Nabi, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yatufa ahadukum, sehinggalah seorang laki-laki itu dengan berpusing mencari bisadaqatih, dengan membawa harta sedekahnya. Harta sedekah bukan yang berupa nasi biryani tuan-tuan, tetapi yang berupa apa dia? Yang berupa emas, ketul emas itu sebenarnya. Pergi cari satu kampung keliling, pergi nak bagi sedekah ini. Nabi sebut, aku nak bagi sedekah ni kat kamu. Apa orang itu jawab? Emas yang kau beri ni, dalam rumah aku dekat dapur tu pun setambung lagi emas. Maknanya di akhir zaman itu tidak ada lagi orang yang miskin. Sebab itu dalam hadis itu nak menggambarkan peristiwa bahawa di akhir zaman memang benar, yang mana orang-orang ini berlumba-lumba mengejar harta dunia, tetapi harus difahami dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak melihat hadis Nabi yang lain? Contoh dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmidzi, yang menceritakan perihal pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berpakaian yang bersih, Nabi itu berpakaian yang cantik, Nabi itu berwangi-wangian. Itu untuk menunjukkan diri kepada Allah Ta'ala atas sebab rahmatnya, untuk menunjukkan bahawa ini rezeki yang Allah Ta'ala berikan untuk aku ini bertanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berapa ramai hari ini bila mana menghadap Allah Ta'ala, lihat perbezaan antara dunia dan juga akhirat. Kalaulah hendak menghadap manusia itu, kita habis perbuatan, habis orang Kelantan kata apa dia, dengan pakaian yang digosoknya, dengan seluar yang digosoknya, dengan memakai blazer, dengan kot dan sebagainya, untuk menghadap orang yang bernama makhluk manusia itu. Tetapi di hadapan Allah, Allah sebut untuk aku. Sebab itu bila untuk Allah itu, tidak ada salahnya berpakaian yang cantik, kerana mencari redha Allah Ta'ala. Ini adalah tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini tuan-tuan, tolong ubah minda kita tuan-tuan. Ini kita mari masjid, minta maaf saya sebut, kadang-kadang kita pakai pakaian yang tidak sesuai untuk ke masjid. Ada, bukan kata suruh pakai kot, pakai necktie, tak, bersesuaianlah dengan apa yang di masjid, yang mana pakai jubah yang cantik, digosok, berwangi-wangian, bukan jubah yang dah 2 minggu masih lagi dipakai tuan-tuan. Kain pelikat 2 minggu masih lagi dipakai. Serban dia lilit di kepala ni, yang hak sebulan tak basuh tu juga kita pakai untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sepatutnya kita faham bila mana Allah sebut khudhu zinanakum 'inda kulli masjid. Kata Allah Ta'ala, bagilah masjid itu dalam berpakaian yang indah-indah. Wa kulu washrabu. Ni kita bahas panjang sikit tuan-tuan, lebih kurang ada 15 minit baki. Dan makanlah, washrabu, dan minumlah.
Wala tusrifu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan melampau. Fa innahu la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak suka pada orang yang melampau-lampau. Baik. Tuan-tuan perasan tak? Bila sebut cerita bab makan dan minum ini tuan-tuan, bulan Ramadan ini, kalaulah hari ini tuan-tuan, kita jangan menyalah tafsir bulan Ramadan. Kalau ada orang yang menyebut, meniatkan dirinya, apa dia? Aku nak berpuasa pada tahun ini untuk menguruskan badan. Boleh tak? Boleh tak nak? Tak boleh langsung. Baik. Kalaulah ada orang yang berniat sedemikian, saya tanya pada tuan-tuan, untuk menyembuhkan, menyihatkan tubuh badan itu lillahi ta'ala, adakah ianya bagus ataupun tidak bagus? Bagus. Maka seseorang yang meniatkan untuk menguruskan badan, yang gemuk itu penyakit ke bukan? Itu juga penyakit yang dipanggil obesity. Sebab itu tuan-tuan, kita kena lihat, jangan pisahkan di antara akhirat dan juga dunia. Lihat ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. As-siyam, tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Abul Fida Ibn Kathir sebut antaranya dalam konteks kefahaman dunia itu tazkiyatul lil badan. Apa makna tazkiyatul lil badan? Tazkiyatul lil badan itu, kalau bahasa sains perubatan, anak-anak yang menghafaz Quran, tolong jangan menghafaz Quran semata-mata tetapi kita tak faham Quran dari sudut maknanya yang sebenar. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak sekalian, mengadu pada Allah Taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengadu di hadapan Allah Taala, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Quran ini mahjura, disia-siakan sahaja. Berapa ramai hari ini yang baca Quran tapi mereka tidak faham Quran itu yang sebenarnya, dari sudut makna yang sebenar. Sebab itu hari ini, daripada dulu sampai hari ini, kita puasa tak pernah faham dengan sefaham-fahamnya. Sebab apa? Kita tidak pernah untuk melihat perbahasan para ulama tentang bab asyam. Sebab itu Ibn Kathir menyebut asyam itu juga merupakan tazkiyatul lil badan. Tazkiyah itu apa makna? Penyucian. Apa lagi kita boleh sebut? Pembersihan, ataupun dalam bahasa istilah dunia sains perubatan dipanggil detoxification. Kalau ada doktor di sini boleh betulkan saya kalau salah. Apa dipanggil detoxification tuan-tuan? Menyahkan racun. Sebab itu logik akal tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, saya tanya anak, 30 hari banyak tak puasa? Angguk banyak, dia kata. Banyak tak 30 hari? Kamu baca tak ayat Quran, ayat surah Al-Baqarah 183? Baca kan? Allah sebut apa lah 184? Apa? Cuba baca. Ayat lepas tadi. Ayyaman ma'dudat. Apa makna dia? Beberapa hari saja kata Allah. Tuan-tuan cuba lihat, kenapa Allah sebut beberapa hari? Kita kalau faham beberapa hari, kita kata 2-3 hari je lah. Tapi istilah Allah pakai, uslub Allah guna dalam Quran itu, ayyaman ma'dudat, kata Allah. Beberapa hari saja aku perintahkan kamu itu dalam 1 tahun untuk berpuasa. Sebab kita tidak pernah membandingkan dengan tahun hari dalam 1 tahun yang sebenarnya. Dalam 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Kita puasa berapa hari? 30 hari. Yang tak puasa berapa hari? 335 hari. 335 hari itu banyak. 30 hari itu berapa persen daripada 1%? Nak? Matematik cepat. Lebih kurang 6%. 6% saja tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab kita menilai dengan ainul yaqin. Faham ainul yaqin? Manusia ni tuan-tuan, dia akan melihat depan zahir, depan mata dia, baru dia nak yakin. Dia tengok depan mata dia, baru dia nak yakin. Kalau benda yang tak nampak, dia akan rasa kurang keyakinan. Sebab itu orang alim,
mereka akan yakin dengan ilmu. Sebab itu ilmu yakin itu letak di atas dahulu, bukan ainul yakin. Ainul yakin itu kemudian daripada ilmu yakin. Bila ada ilmu, maka beryakinlah kita dengan apa saja ketentuan Allah Ta'ala. 30 hari tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pakai kereta sampai 100,000, apa kena buat? Servis, major servis lah. Inilah dipanggil major servis untuk jasad tubuh manusia itu sendiri sebenarnya. Logik akal tuan-tuan saya tanya. Kajian sains telah membuktikan. Apakah antara punca masalah kanak-kanak pada hari ini yang mengalami masalah hemoglobin dan juga anemia? Kita kena faham ayat tadi, wa kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makanlah dan minumlah, jangan melampau. Makna di situ bukan kita kena faham makan minum tu berlebih-lebih itu saja, tak. Maknanya wala tusrifu, janganlah sampai pula kamu ini makan berlebihan pun ya juga, sehingga kamu makan dengan tidak mengikut aturan pun melampau juga, namanya itu sebenarnya. Jadi kita kena faham, kalau kita baca dalam dunia ataupun sains perubatan tuan-tuan, anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun hari ini tuan-tuan, hari ini zaman sekarang, sebab zaman dulu tuan-tuan, tengok perangai orang dulu, mak ayah kita tuan-tuan, kalau sarapan pagi ni macam wajib. Betul tak? Wajib sarapan pagi ni, tak boleh tak ambil. Mak saya dulu mesti ambil. Kalau tak ambil memang kena marah. Hari ini tuan-tuan tengok, mak ayah pada dunia zaman hari ini tidak pernah menganggap sarapan pagi itu suatu mustahak yang penting untuk jasad manusia. Antara punca yang berlaku pada anak-anak tuan-tuan yang mengalami masalah hemoglobin dan juga anemia kerana tidak mengambil sarapan pagi yang tepat pada waktunya. Sebab itu Ramadan ini mengajar arti sebenar bagaimana untuk kamu memahami konsep pemakanan yang sepatutnya mengikut tubuh jasad manusia itu yang sebenarnya. Kalau kita faham tuan-tuan, kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah, kata Nabi. Kita bila sebut barakah, kita nampak akhirat saja. Ya, saya tidak nafikan akhirat, jangan dipisahkan dengan dunia. Tapi dalam konteks barakah itu, dalam konteks dunia kena faham, yakni pastinya bersahur itu adalah untuk kesihatan tubuh jasad badan kita itu sebenarnya. Bertepatan dengan makna siapa sebut tadi, Abul Fida Ibn Kathir kata apa? Tazkiyatul lil badan, detoxification, yang mana menyahkan racun, menyahkan segala penyakit-penyakit yang ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kajian telah dibuat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup tuan-tuan, cuba lihat, Nabi puasa ataupun tidak puasa, bilakah Nabi ini bersarapan pagi? Itu soalannya. Bila sarapan pagi Nabi ini yang sebenarnya? Waktu bila tuan-tuan? Sebab itu kajian dunia hari ini tuan-tuan, sains perubatan ni tuan-tuan, sarapan pagi yang terbaik walaupun bukan Ramadan ataupun dalam bulan Ramadan adalah waktu sebelum azan subuh. Itu adalah waktu yang terbaik sarapan pagi. Tapi kita hari ini tuan-tuan, bukan kata tak betul, kurang tepat sarapan pagi, bukan kata wah aku sendiri pun sama juga. Nak cerita hak cakap sini pandai ya, tapi belum tentu boleh buat tuan-tuan. Kita sarapan pagi kadang-kadang pukul 7, alhamdulillah okey lagi. Pukul 8, kalau dah pukul 9 matahari tegak tuan-tuan, apakah antara efek dengan matahari? Sebab itu tuan-tuan, semua dalam konteks Quran ini tuan-tuan perlu difahami dengan keduniaan, yakni dalam konteks sains ini, supaya ianya menepati makna Quran itu sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalaulah kita bersarapan pagi, ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bilakah waktu nak bersahur ini ya Rasulullah? Qadru baina 50 ayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang dalam bacaan 50 ayat Quran bacaan. Itu waktu, maknanya minit untuk kita bersahur. Lebih kurang berapa anak-anak tahfiz? 50 ayat berapa minit? Satu juzuk berapa minit? Setengah jam, 30 minit. Kalau baca hadar laju
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu hadar. Kita biasa baca tadbir tak? Kalau hadar lebih kurang 20 minit satu juzuk, tuan-tuan. Kita ambil mutawassit, duduk di tengah-tengah, tuan-tuan. Satu juzuk lebih kurang 20 minit ke 30 minit. 50 ayat itu lebih kurang 15 minit ataupun 10 minit lebih kurang. Kita tengok keadaan kelajuan bacaan, tartil, tadwir ataupun hadar. Kalau budak anak-anak tahfiz ni akan baca hadar. 10 minit kita ambil. 10 minit itu waktu yang terbaik untuk bersahur, yakni sebelum azan subuh. Itu sebenarnya. Kita pukul berapa sahur, tuan-tuan? Pukul 4.30 pagi kita sahur dah. Bukan kata tak betul, tak tepat. Pukul berapa kita sahur? Pukul 5. Itu pun dah lewat juga. Tapi sebenarnya ambillah di hujung-hujung. Tengok Nabi sahur dengan apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab apa ulama sebut tadi menyahkan racun? Kita hari ni puasa tetap menambah racun dalam badan. Cuba fikir, Nabi bersahur bitamrah, kata dalam hadis sebut, dengan kurma kering. Kita kena faham antara at-tamrah dan juga retab. Nabi bersahur dengan kurma kering. Nabi berbuka puasa dengan retab, yakni kurma basah. Faham tak beza tu? Logik akal kita, tuan-tuan. Pagi-pagi bagi kepala kari ikan, kamu nak makan tak? Nak tak? Tak mau, tak boleh. Walaupun kari kepala kerapu, memang kamu tak mau makannya. Makan pun Allah sikit ni. Kalau ikan goreng kering, kamu makan tak? Laju, tuan-tuan. Tetapi yang paling tepat mengikut pemakanan sunnah, buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Wan Nashrin Wan Abdullah, pensyarah kanan Jabatan Quran dan Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia, yang bekerjasama dengan Fakulti Sains, saya pun tak ingat dia punya tu, joint venture, JV tu, bawa buku tu dah keluar lama dah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari. Yang paling terbaik waktu pagi itu adalah makanan manis yang fitrah dan berbentuk serat. Jadi bila mana berbentuk serat, tuan-tuan, kita biasa sarapan pagi, akulah, bukan kata tuan-tuan, nasi dagang, gula air kapur sedap bah. Kena tak, tuan-tuan? Tak kena tu. Lepas tu tengah hari bedah pula makanan berat. Itu kata racun tu penuh dengan dalam badan kita ini sebenarnya. Sebab itu Nabi ni, tuan-tuan, disebut dalam hadis juga, Nabi makan kurma sampai 7 biji pada waktu pagi. 7 biji, tuan-tuan. Kalau orang yang kencing manis, diabetes, itu jangan main belasah 7, sebab itu maksimum dah tu, 1 biji sampai 7 biji. Kalaulah berpatutan dengannya itu 1 biji, memadai 1 biji lah orang yang diabetes tu makan. Dan minum air mineral, jangan minum air manis, tuan-tuan. Apa yang saya amal, tuan-tuan, daripada Tok Guru saya semua, Syekh Ibn Sakat mengajar bab ini, tuan-tuan, tolong jangan tinggalkan kurma. Sebab Nabi sebut, man tasabba'a bisab'ati tamrati ajwah, siapa yang berpagi-pagi makan 7 biji kurma ajwah. Kita tak nak jumpa kurma ajwah ni, payah, tuan-tuan. Ada. Jadi kurma biasa pun tak apalah, boleh makan, tuan-tuan. Maknanya siapa yang berpagi-pagi dengan kurma itu, apa maksud? Kita maksud hanya faham hari ini sunnah semata-mata, dapat pahala. Ya, betul. Tetapi kena faham dari sudut sains perubatannya. Sebab apa, tuan-tuan? Jasad badan kita ini waktu pagi yang mana memerlukan serat, yakni kita akan manfaatkan jasad tubuh badan ini untuk tenaga yang banyak, sebab waktu itulah waktu bekerja menggunakan badan kita sebenarnya. Sebab itu siapa yang beramal dengan kurma, tuan-tuan, waktu pagi, walaupun di bulan Ramadan, pagi tadi makan 5 biji, makan 7 biji, kita memang akan rasa lapar, tapi tenaga badan kita tetap maintain, tuan-tuan. Baik, selepas tu habis saja 13 jam kita berpuasa, tuan-tuan. Tengok, azan saja maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kita buat? Kita berbuka puasa dengan apa, tanya? Nabi buka puasa dengan rotab dan juga air mineral. Kita belasah air apa, tuan-tuan? Air manis confirm, betul tak? Tembikai,
melobeng. 13 jam tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, 13 jam kita berpuasa itu telah mensia-siakan apa dia, perjalanan puasa kita itu tadi. Masuk dalam jasad itu, awal-awal lagi racun dah masuk. Buah pinggang kita tuan-tuan sepatutnya dimasukkan dengan air yang bersih dahulu. Sebab itu Nabi SAW makan rotab, kurma yang basah, manis fitrah, bukan manis tak original. Fitrah ini semula jadi tuan-tuan, manis semula jadi, bukan manis buatan manusia dengan air gula tu tuan-tuan. Lagi-lagi ada orang tuan-tuan buka puasa isap rokok tu tuan-tuan, tu lagi racun tuan-tuan. Saya bukan nak kata dekat orang isap rokok, siapa isap rokok usahalah untuk berhenti. 21 hari kalau tuan-tuan boleh tahan tuan-tuan tanpa isap rokok, nikotin bersih terus. Ini disebut oleh Dr. Daniel Bijayid, yang mana disebut apa dia, orang yang ada nikotin dalam badan, kalau dia berhenti selama 21 hari, nikotin akan hilang terhapus daripada seluruh jasadnya, maka dia boleh berhenti isap rokok. Jadi Ramadan ini adalah antara medan untuk kita menyahkan segala racun yang ada. Kita berbuka puasa tuan-tuan, makan apa tuan-tuan? Makan ayam golek. Bukan kata saya larang, dah. Tengok Nabi SAW, Nabi hanya makan rotab dan minum air. Kemudian Nabi solat maghrib dulu. Kita duduk punya lama tuan-tuan makan. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita minum air tuan-tuan, kita solat, makan rotab dan minum air mineral, solat tadi tuan-tuan. Solat ini adalah jalan untuk mengagihkan segala makanan yang kita masuk tadi, yakni apa dia, rotab dan juga air mineral, untuk dihantar ke seluruh jasad badan kita dengan sempurna. Maka makanan yang tadi kita masuk itu adalah makanan yang terbaik. Lepas itu baru makan makanan yang kita nak tadi mengikut kadarnya, jangan makan berlebihan tuan-tuan. Dan di akhir malam Nabi makan apa? Nabi tak makan dah. Nabi hanya minum susu sahaja, yakni al-halib. Susu apa dia? Susu kambing itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulan kita kena faham, kalau ada penyakit apa saja pun usaha untuk berpuasa, melainkan tak mampu. Sebab apa? Mana bukti ustaz? Ayat Quran kena baca tuan-tuan sampai habis ayat itu. Allah Ta'ala sebab apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik daripada kamu itu tidak berpuasa kalau kamu tahu. Maknanya puasa itu mempunyai satu nikmat yang cukup hebat, yang perlu kita faham sefaham-fahamnya. Jangan faham dari sudut akhirat. Maknanya orang niat puasa nak kuruskan badan tu bagus atau tak bagus? Baguslah. Sebab nak mengurangkan obesiti itu bagus kesihatan, tapi liwajhillah, kerana Allah, bukan kerana manusia nak orang tengok kita cantik dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.